Selamat sejahtera kepada semua pendengar setia kami. Selamat datang ke podcast Cheer On. Saya Becky. Saya Louis. Dan saya Jolin. Hai. Hari ini kami akan mengupas dengan lebih mendalam tentang pelaksanaan dasar kokurikulum di sekolah. Itu satu topik yang sering menjadi perbualan hangat dalam kalangan guru, pelajar dan pihak pentadbir sekolah. Ya, betul, Peggy. Kalau kita lihat, co-curriculum bukan sekadar aktiviti tambahan yang dijalankan selepas waktu belajar. Co-curriculum sebenarnya sebahagian penting daripada sistem pendidikan kebangsaan yang bertujuan membentuk murid secara holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan lebih menarik lagi, kita akan kaitkan perbincangan ini dengan satu kes sebenar yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Seri Embun, tempat di mana pelaksanaan dasar kokurikulum menghadapi beberapa cabaran menarik. Di sana, guru besar, yaitu Cikgu Dini, memainkan peranan penting dalam menggerakkan semangat murid untuk kembali aktif dalam aktiviti kokurikulum. Ya, dan sebelum kita masuk lebih mendalam, mungkin elok kalau kita jelaskan dahulu maksud kokurikulum. Ramai murid dan bahkan ibu bapa sendiri kadang-kadang keliru antara kokurikulum dan kurikulum. Ya, dalam konteks pendidikan di Malaysia, kurikulum merujuk kepada aktiviti pembelajaran formal yang dijalankan di dalam bilik darjah. Sebagai contohnya, matematik, sains, bahasa Melayu dan sebagainya. Co-kurikulum pula merangkumi aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Saya tertarik dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yaitu KPM, dalam dokumen standar kokurikulum. KPM menyatakan bahawa pelaksanaan kokurikulum berfungsi sebagai pelengkap kepada kurikulum akademik untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu FPK, yakni insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Ya, betul tu Jolin. FPK ini bukan sekadar slogan. Ia menjadi dasar yang membimbing segala aktiviti pendidikan termasuk kokurikulum. Dalam erti kata lain, kalau murid hanya fokus pada akademik tetapi tidak aktif dalam kokurikulum, keseimbangan pembentukan diri itu mungkin tak tercapai. Selain itu, dasar pelaksanaan co-curriculum yang termaktub dalam Subperaturan 31 PUA 531/97 juga menegaskan bahawa setiap murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu badan beruniform, satu kelab atau persatuan, serta satu aktiviti sukan atau permainan. Ini telah menunjukkan bahawa co-curriculum bukan pilihan, tetapi satu keperluan yang rasmi dan wajib. Baiklah, kita masuk ke konteks sebenar. Guru besar SK Seri Embun, iaitu Cikgu Dini, menghadapi cabaran yang agak ketara. Walaupun aktiviti kokurikulum sudah dijadualkan setiap hari Rabu, murid-murid kurang aktif dalam kegiatan kokurikulum kerana terlalu menumpukan pada akademik. Isu ini sebenarnya bukan terhad kepada SK Seri Embun sahaja. Berdasarkan laporan KPM 2023, masalah kehadiran dan minat belajar terhadap aktiviti co-curriculum memang menjadi cabaran nasional, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Selain daripada terlalu menumpukan pada akademik, ramai pelajar suka untuk kembali aktif secara fizikal kerana lebih cenderung dengan pembelajaran dalam talian. Ya, betul. Menurut Abdullah Hassan, masalah ini boleh berpunca daripada beberapa faktor, antaranya kekangan masa guru, kekurangan kemudahan, serta persepsi ibu bapa yang lebih menekankan keputusan peperiksaan berbanding penyertaan kokurikulum. Saya rasa kita kena lihat semula peranan kokurikulum dalam melahirkan murid yang bukan sekadar cemerlang akademik, tapi juga berkemahiran insaniah tinggi.
dan laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 dan 2025. KPM menekankan bahawa aktiviti kokurikulum membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi, kolaborasi dan nilai-nilai mulia. Ya, dan pendekatan itu selaras dengan dasar pelaksanaan kokurikulum 1997 yang menggariskan bahawa pelaksanaan kokurikulum perlu dijalankan secara sistematik, terancang dan menekankan pelibatan aktif murid dalam suasana yang menyeronokkan. Kalau kita lihat dari sudut teori pendidikan juga, pandangan John D. Dewey amat relevan. Beliau menyatakan bahawa pendidikan sebenar berlaku melalui pengalaman, iaitu learning by doing. Co-curriculum memberikan peluang kepada murid untuk belajar melalui tindakan, bukan sekadar mendengar atau membaca teori. Ya, setuju. Dalam konteks Malaysia pula, nilai-nilai seperti gotong royong, semangat muhibah dan kepimpinan berpasukan memang sepati dengan budaya tempatan. Maka, kokurikulum berperanan sebagai jambatan untuk menerapkan nilai ini dalam diri murid. Kalau kita rangkumkan perbincangan bahagian pertama ini, isu yang dihadapi di SK Seri Embun bukan hanya soal kehadiran murid dalam co-curriculum, tetapi juga soal kefahaman terhadap nilai dan maklumat dasar itu sendiri. Ya, kadang-kadang dasar sudah jelas, tapi pelaksanaannya yang tidak menyeluruh menyebabkan maklumat yang tidak tercapai. Guru-guru perlu memahami bukan sahaja kandungan dasar, tetapi juga cara untuk menyesuaikan dengan konteks sebenar sekolah. Ya, dan di sinilah letaknya peranan kepimpinan guru. Pelaksanaan dasar seperti yang termaktub dalam Subperaturan 31 PUA 531/97 bukan sekadar memastikan murid menyertai aktiviti kokurikulum, tetapi memastikan penyertaan itu bermakna. Ya, tepat sekali. Maka dalam bahagian kedua nanti, kita akan membincangkan dengan lebih mendalam iaitu tentang kefahaman terhadap dasar pelaksanaan co-curriculum yang termasuk perincian peraturan, prinsip dan objektif yang perlu dicapai oleh sekolah serta bagaimana dasar ini boleh dijadikan panduan untuk menyelesaikan isu di SK Seri Embun. Saya tak sabar nak masuk ke bahagian tu, sebab kita akan lihat bagaimana dasar-dasar pendidikan negara sebenarnya direka untuk menangani cabaran seperti yang kita bincangkan tadi. Ya, baiklah. Kita rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kekal bersama kami dalam podcast. Bye. Baiklah, selamat kembali ke podcast Cheer On. Dalam bahagian pertama tadi, kita sudah bincangkan tentang isu yang dihadapi di SK Seri Embun, iaitu murid-murid kurang aktif dalam aktiviti kokurikulum. Kali ini, kita akan selami dengan lebih mendalam tentang dasar pelaksanaan kokurikulum, terutamanya berdasarkan Subperaturan 31 PUA 531/97. Ya, betul, Peggy. Dasar ini sebenarnya bukan baru. Dasar itu dikubah sejak tahun 1997 di bawah kuasa Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Tujuan utama dasar ini adalah untuk memastikan aktiviti co-curriculum menjadi sebahagian wajib dalam sistem pendidikan negara, bukan sekadar aktiviti tambahan. Maksudnya, semua sekolah sama ada sekolah menengah dan sekolah rendah wajib melaksanakan co-curriculum dan setiap murid mesti terlibat secara aktif dalam sekurang-kurangnya 3 komponen utama, iaitu 1 badan beruniform, 1 kelab dan persatuan, 1 aktiviti sukan atau permainan kan? Ya, betul. Itu yang disebut secara jelas dalam Subperaturan 31 PUA 531/97. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian dalam kegiatan co-curriculum sebagaimana yang ditetapkan oleh pengetua atau guru besar sekolah. Hal ini telah menunjukkan bahawa penyertaan dalam co-curriculum bukan pilihan tetapi tanggungjawab dan kewajipan pelajar seperti kehadiran dalam kelas akademik juga.
Ya, jadi dalam segmen ini kita akan meneliti 5 dasar utama yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM dan melihat bagaimana dasar-dasar ini sebenarnya bertujuan membentuk murid yang aktif, berdisiplin dan seimbang. Tetapi realitinya, ramai murid kurang aktif dalam penyertaan kurikulum. Jadi, setiap dasar yang kita bincangkan nanti akan dikaitkan dengan isu ini. Mengapa isu ini berlaku dan bagaimana dasar sepatutnya membantu mengatasinya? Dasar pertama ialah dasar penglibatan menyeluruh murid. Dasar ini telah menetapkan bahawa setiap murid wajib melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya satu unit beruniform, satu kelab atau persatuan dan satu sukan atau permainan. Ini bukan pilihan. Ini adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Ya betul, tujuannya jelas, iaitu adalah untuk memastikan semua murid dapat membangunkan potensi diri mereka secara menyeluruh, bukan hanya dalam bidang akademik. Apabila murid terlibat dalam pelbagai aktiviti, mereka bukan sahaja belajar kemahiran fizikal, tetapi juga belajar tentang kerjasama, disiplin dan tanggungjawab. Kalau kita lihat di SK Seri Embun, masalah yang ketara ialah ramai murid kurang aktif. Mereka lebih fokus kepada akademik sebab merasakan kurikulum tak memberi kesan besar terhadap keputusan mereka. Tapi, bila dasar ini dilaksanakan dengan tegas, setiap murid akan terpaksa keluar dari zon selesa. Mereka akan mula mencari aktiviti yang sesuai dengan minat masing-masing. Mungkin sukan, mungkin kelab bahasa, atau pasukan beruniform. Ya, dasar ini sebenarnya mendidik murid untuk mengurus masa antara akademik dan kurikulum. Bila mereka belajar seimbang, mereka akan menjadi lebih aktif dan produktif. Bagi cikgu dini, pelaksanaan dasar ini boleh jadi langkah pertama untuk mengubah budaya pasif di sekolahnya. Sebab semua murid diwajibkan terlibat dalam sekurang-kurangnya 3 aktiviti utama. Ya, dengan melaksanakan dasar ini, pihak sekolah boleh memastikan semua murid wajib terlibat sekurang-kurangnya dalam 3 aktiviti kurikulum. Langkah ini dapat mengubah persepsi murid bahawa kurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan, tetapi sebahagian daripada proses pembelajaran yang penting untuk perkembangan diri mereka. Ya, saya suka satu prinsip dalam dasar ini. Ia bukan nak menyusahkan murid, tetapi cuba nak menyediakan peluang yang sama untuk berkembang. Kadang-kadang bakat kepimpinan atau komunikasi murid hanya terselah bila mereka berada di luar bilik darjah. Dan, bila semua murid terlibat, suasana sekolah juga lebih hidup. Tak ada lagi kelompok murid yang hanya belajar dalam bilik. Dan mereka belajar untuk berinteraksi dan bekerja sama. Itu sebenarnya kunci untuk atasi masalah dalam pasif. Ya, dasar kedua pula ialah dasar kepimpinan murid. Ia menekankan bahawa murid digalakkan mengambil peranan kepimpinan dalam aktiviti kurikulum. Contohnya, ketua pasukan, setiausaha kelab, pengurus projek atau pengacara program. Tujuan dasar ini adalah untuk melahirkan murid yang berani, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan. Apabila murid diberi kepercayaan memimpin, mereka akan belajar cara untuk menyelesaikan masalah, mengurus masa dan memimpin rakan dengan adil. Masalah di SK Seri Embun, ramai murid tak berani tampil. Mereka takut buat silap, takut kerana marah. Jadi, mereka lebih suka ikut daripada memimpin. Jadi, kalau dasar ini dilaksanakan dengan baik, guru boleh melatih murid tertentu jadi ketua projek atau ketua kelab. Bila murid diberi tanggungjawab sebenar, mereka akan rasa dihargai dan mulai yakin dengan diri sendiri. Ya, saya suka pendekatan ini. Kadang-kadang murid tidak aktif sebab mereka tak nampak peranan diri mereka. Tapi bila mereka jadi ketua rumah sukan atau mengetuai program gotong royong dan sebagainya lah, barulah mereka akan rasa terlibat sebenarnya.
Mereka akan belajar bahawa kepimpinan bukan tentang pangkat tetapi tentang tanggungjawab. Selain itu, dasar ini juga membantu murid memahami konsep memimpin dan dipimpin. Dalam co-curriculum, setiap murid ada peranan masing-masing yang memimpin belajar sabar dan berstrategi. Yang dipimpin pula belajar hormat dan bekerja sama. Itu semua nilai-nilai sosial yang amat penting untuk membentuk murid berakhlak. Dan jangan lupa, kepimpinan ini bukan hanya untuk murid cemerlang akademik. Dasar ini menekankan kepimpinan inklusif, yaitu setiap murid berpotensi, cuma perlu diberi. Kadang-kadang murid yang pendiam boleh jadi ketua yang sangat berdisiplin bila diberi luang. Ya, dan seterusnya adalah dasar ketiga, iaitu semua guru wajib menyertai dan memainkan peranan dalam pelaksanaan co-curriculum sekolah. Ya, dasar ini bersandarkan surat berkeliling Iktisas Bilangan 1 tahun 1985 yang menetapkan bahawa setiap guru mesti diberi tanggungjawab bertulis dalam bidang co-curriculum. Maknanya selain mengajar, guru perlu jadi penasihat, jurulatih atau penyelaras aktiviti. Sama dengan situasi SK Seri Embun, guru kurang terlibat dalam aktiviti co-curriculum akan menyebabkan murid juga hilang minat. Pelaksanaan dasar ini boleh memastikan setiap guru mempunyai peranan yang jelas. Sebagai contohnya, menjadi penasihat kelab bahasa, jurulatih bola jaring atau penyelia rumah sukan. Dengan cara ini, suasana sekolah akan lebih aktif dan menyeronokkan. Ini penting sebab bila guru aktif, murid pun akan ikut aktif. Tapi di sekolah Jago Tini, antara punca murid pasif ialah guru sendiri kurang terlibat. Ada guru yang hadir aktiviti sekadar untuk memandau, bukan membimbing. Akibatnya, murid pun rasa tak termotivasi. Ya, betul tu. Bila guru menunjukkan contoh positif, semangat tu akan berjangkit. Contohnya, kalau guru penasihat kelab bahasa aktif mengatur pertandingan pidado dan aktiviti lain, murid-murid akan lebih teruja untuk sertai. Guru bukan sekadar penyelia, tapi mentor dan pendorong semangat. Selain itu, penglibatan semua guru juga memastikan pengurusan co-curriculum lebih tersusun. Bila setiap orang ada peranan yang jelas, beban kerja tidak tertumpu kepada segelintir guru sahaja. Sekolah akan lebih seimbang dan setiap kelab, persatuan dan sukan mendapat perhatian sewajarnya. Dalam konteks SK Seri Embun, pelaksanaan dasar ini boleh jadi langkah berkesan. Cikgu Dini boleh mengatakan syarat khas untuk agihkan peranan guru. Siapa jadi penasihat kelab bahasa Melayu, siapa urus bola jaring, siapa selia pasukan pengangkat. Apabila guru mula aktif, murid akan ikut serta dengan lebih semangat. Sekolah pun jadi lebih ceria dan dinamik. Ya, jadi selepas ini kita teruskan dengan dasar keempat, iaitu dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Dasar ini menetapkan bahawa aktiviti co-curriculum mesti dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berasaskan objektif yang jelas. Betul, ini bermaksud setiap aktiviti co-curriculum perlu dirancang dengan tujuan pembelajaran tertentu, bukan sekadar diadakan kerana dah sampai hari Rabu petang. Dasar ini juga selaras dengan peraturan, iaitu Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang menyatakan bahawa co-curriculum ialah lanjutan daripada pembelajaran bilik darjah. Masalah di SK Seri Embun ialah murid menganggap co-curriculum membosankan sebab aktiviti yang dijalankan tak berkait dengan minat atau pelajaran mereka. Contohnya, dengan dasar ini, guru boleh merancang aktiviti yang berkait rapat dengan mata pelajaran. Contohnya, pertandingan ejaan, kuis sains, atau projek kita semula. Ini dapat membantu murid melihat kaitan sebenar antara pelajaran dan co-curriculum, sekaligus meningkatkan minat mereka. Ya, dan bila murid nampak kaitan antara teori dan amalan, mereka akan lebih teruja untuk menyertai. Misalnya, murid yang belajar matematik boleh libatkan diri dalam permainan strategi atau
Bagi murid bahasa Melayu boleh masuk berbandingan pantun atau saja. Itu menjadikan kurikulum relevan dengan pembelajaran mereka. Dasar ini juga menekankan aspek sistematik. Sekolah perlu ada pelan tahunan kurikulum yang lengkap, termasuklah objektif, jadual, penilaian dan juga refleksi. Bila semuanya dirancang rapi, pelaksanaan jadi lebih konsisten dan berkesan. Dan yang paling penting, bila aktiviti menyeronokkan dan bermakna, murid yang pasif juga akan mulai aktif. Inilah kesan sebenar dasar pelaksanaan kurikulum, yaitu menjadikan pembelajaran luar bilik darjah satu pengalaman yang hidup. Ya, dan akhir sekali, kita ada dasar penyertaan beramai-ramai. Dasar ini menekankan bahawa kurikulum mesti dilaksanakan secara inklusif dan terbuka kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, jantina, agama atau kemampuan akademik. Dasar ini berdasarkan Surat Berkeliling Ikhtisas Bilangan 17 tahun 2000 yang menegaskan prinsip penyertaan menyeluruh. Maknanya tidak boleh ada murid yang dikecualikan daripada aktiviti kurikulum hanya kerana dia kurang cemerlang atau pemalu. Semua mesti diberi peluang sama rata. Dalam konteks SK Seri Embun, dasar ini penting sebab antara sebab murid kurang aktif ialah rasa rendah diri atau terpinggir. Kadang-kadang, hanya murid yang popular atau aktif akademik yang diberi peluang menonjol, manakala yang lain tak diajak sertai aktiviti besar. Dengan pelaksanaan dasar ini, semua murid akan berpeluang terlibat dalam aktiviti besar seperti hari sukan, hari kurikulum, atau program komuniti. Ya, dan selain meningkatkan penyertaan, dasar ini juga membina suasana sekolah yang inklusif dan harmoni. Bila semua murid terlibat, tidak akan ada lagi rasa kami dan mereka. Sekolah baru akan jadi tempat yang semua orang diterima. Dengan dasar ini, sekolah boleh mengadakan aktiviti besar seperti yang tadi Jolin katakan, macam hari kurikulum, sukaneka atau kem motivasi yang melibatkan semua murid tanpa mengira latar belakang. Ini bukan sahaja memperkukuh hubungan antara murid, malah menjadikan sekolah lebih cerah dan bersatu. Dan dari sudut pedagogi, dasar ini juga penting untuk menghapuskan diskriminasi. Guru perlu merancang aktiviti yang mengambil kira berbagai kebolehan supaya setiap murid boleh menyumbang mengikut kelebihan masing-masing. Itu akan buat mereka lebih yakin dan gembira apabila mereka datang ke sekolah. Ya, kalau kita kaitkan dengan Akta Pendidikan 1996, jelas menunjukkan jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan kurikulum bukan pilihan tetapi satu tanggungjawab. Seksyen 18 Akta tersebut menyatakan bahawa kurikulum kebangsaan mesti mengandungi aktiviti kurikulum bagi memastikan pembangunan murid seimbang dan menyeluruh. Ini bermaksud tindakan cikgu dini bukan sekadar inisiatif individu tetapi manifestasi langsung terhadap keperluan undang-undang pendidikan negara. Dan dari sudut falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK pula, pelaksanaan dasar ini membawa melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bila guru seperti cikgu dini melibatkan murid dalam aktiviti kepimpinan, khidmat masyarakat dan pertandingan, sebenarnya beliau sedang menggerakkan pelaksanaan FPK di peringkat akar umbi, bukan sekadar dalam bilik darjah. Menariknya, FPK menekankan pembentukan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab. Maka, melalui kurikulum, murid dilatih bukan hanya untuk menang dalam pertandingan, tetapi juga belajar bekerjasama, menghormati rakan dan membentuk identiti diri. Nilai inilah yang cuba diterapkan oleh Cikgu Dini menerusi pendekatan praktikalnya di sekolah. Kalau kita tengok semula kelima dasar ini, semuanya saling berkait
dan bertujuan sama, yaitu untuk memastikan pelaksanaan kokurikulum benar-benar membentuk murid yang aktif dan seimbang. Betul, tapi masalah murid yang kurang aktif yang kita lihat di sekolah seperti SK Seri Embun menunjukkan bahawa kefahaman terhadap dasar ini belum sepenuhnya meresap ke peringkat pelaksana. Kadang-kadang dasar hanya tinggal atas kertas. Ya, sebab tu kefahaman adalah asas kepada tindakan. Bila guru, murid dan pihak sekolah memahami semangat di sebalik setiap dasar, barulah pelaksanaan jadi bermakna. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti hujung minggu, tetapi ruang untuk membina sasya, kepimpinan dan semangat kerjasama. Dan dengan pelaksanaan menyeluruh serta bimbingan seperti yang ditunjukkan, yang bukan maafkan saya, yang dilakukan oleh Cikgu Dini, dasar ini boleh hidup dan benar-benar membawa perubahan. Ya, dan seterusnya ialah bahagian terakhir. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita rehat sekejap. Jumpa lagi selepas ini. Bye. Hai. Hai. Baiklah, kita sudah sampai ke segmen terakhir podcast hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami Trio ONS. Sebelum ini kita telah menelusuri berbagai dimensi dasar kokurikulum daripada pengenalan, kefahaman terhadap dasar hingga kepada aplikasi sebenar di SK Seri Embun melalui inisiatif Cikgu Dini. Dan sekarang kita akan sama-sama membuat refleksi iaitu apa sebenarnya makna pelaksanaan dasar ini terhadap murid, guru dan sistem pendidikan negara. Saya rasa refleksi pertama yang penting adalah pelaksanaan dasar kokurikulum tidak boleh hanya dilihat dari segi kepatuhan. Banyak sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum kerana perlu, bukan kerana mahu. Ya, Tapi apabila guru benar-benar memahami semangat dasar iaitu pembangunan insan seimbang dan holistik, pelaksanaan akan menjadi lebih bermakna. betul tu. Kalau kita ingat semula sak peraturan 31 POA 531/97, dasar itu sebenarnya menekankan keseimbangan antara akademik dan bukan akademik. Tapi di lapangan, kadangkala sistem penilaian, tekanan peperiksaan, dan persepsi masyarakat menjadikan akademik lebih dominan. Refleksi ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan minda, yaitu bukan hanya di kalangan murid, tapi juga ibu bapa dan guru sendiri. Ya, saya setuju dengan Louis dan Jolene. Bila dasar hanya dijalankan secara ritual tanpa penghayatan, hasilnya takkan ke mana. Tetapi bila dasar dihidupkan melalui pendekatan yang kreatif dan mesra, murid seperti dilakukan oleh Cikgu Dini, ia akan menjadi satu pengalaman pembelajaran sebenar yang membentuk karakter. Inilah maksud sebenar dari dasar ke amalan. Ini bukan sekadar melaksanakan, tetapi menghidupkan dasar itu dalam tindakan. Ya, bagi saya, pengalaman Cikgu Dini di SK Seri Embun mengajar kita bahawa pelaksanaan dasar mesti disesuaikan dengan konteks sekolah. Tidak ada satu bentuk pelaksanaan yang seragam. Setiap sekolah ada budaya, sumber dan keperluan berbeza. Dasar memberikan garis panduan, tetapi fleksibiliti guru menentukan kejayaan sebenar pelaksanaan. Dan lebih penting, Cikgu Dini menunjukkan bahawa pelaksanaan dasar perlu berpusatkan murid. Beliau tidak hanya fokus pada pengurusan aktiviti, tetapi juga meneliti cara murid belajar, berinteraksi, dan berkembang melalui aktiviti kokurikulum. Pendekatan murid sebagai subjek utama ini sangat bertepatan dengan prinsip dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM yang menekankan pembelajaran berasaskan pengalaman dan kemahiran ini insaniah. Ya, dan satu lagi perkara yang menarik
Dan satu lagi perkara menarik yang kita boleh belajar daripada pelaksanaan cikgu dini ialah kepimpinan guru. Beliau menjadi contoh kepada rakan sejawat lain bahawa dasar bukan beban, tetapi peluang untuk inovasi. Dengan pemikiran reflektif, dasar boleh dijadikan alat untuk membekasa murid dan komuniti sekolah. Kalau kita kembali kepada asas falsafah pendidikan kebangsaan, maklumat pendidikan adalah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Kurikulum berperanan penting dalam membentuk nilai jati diri dan kemahiran sosial. Jadi, apabila murid terlibat dalam pasukan beruniform atau kelab, sebenarnya mereka sedang belajar tentang kepimpinan, disiplin dan semangat berpasukan, nilai yang kadang-kadang tidak boleh diajar dalam buku teks. Saya setuju, Luis. Dalam konteks SK Seri Embun, aktiviti kokurikulum juga telah menjadi jambatan perpaduan. Melalui aktiviti sukan, permainan, dan kelab, murid pelbagai kaum dapat bekerja sama tanpa prasangkaan. Itu adalah nilai muhibah yang sangat penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Ini membuktikan dasar pelaksanaan kurikulum bukan sekadar memenuhi objektif akademik, tetapi juga mengukuhkan keharmonian sosial dan kebangsaan. Ya, dan di sinilah letaknya keindahan dasar pendidikan kita. Bila kita lihat dasar kurikulum sebagai alat perpaduan, ia sebenarnya menjelmakan roh rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan kesopanan dan kesusilaan. Melalui aktiviti kurikulum, murid belajar bukan hanya untuk menang, tetapi untuk memahami makna hidup bersama dalam keberbagaian. Ya, baiklah. Kalau kita bercakap tentang penambahbaikan, ada beberapa perkara yang boleh kita fikirkan. Pertama sekali, keperluan latihan berterusan kepada guru penasihat. Kadangkala guru dilantik mengendalikan kelab atau persatuan tanpa latihan yang mencukupi. Kalau ada bimbingan yang sistematik sebagai contohnya modul pelaksanaan dasar kurikulum yang lebih mesra guru, pelaksanaan boleh menjadi lebih berkesan. Saya pula nampak keperluan untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dan komuniti. Banyak aktiviti kurikulum boleh diperkaya kalau melibatkan pihak luar seperti agensi kerajaan, universiti, atau harmoni sekolah. Ya, Ini juga selaras dengan semangat dasar yang menggalakkan pelibatan pelbagai pihak dalam pelaksanaan pendidikan holistik. Ya, dan saya nak tambah satu lagi cadangan, iaitu maafkan saya, iaitu pentingnya sistem pemantauan yang lebih reflektif. Maksudnya, bukan sekadar berbentuk laporan tahunan. Kalau sekolah boleh adakan sesi refleksi bersama murid selepas aktiviti, barulah objektif dasar dapat dinilai dari sudut perkembangan, sosial dan nilai, bukan hanya dari kehadiran atau markah penyataan sahaja. ya, refleksi ini juga membawa kita kepada pemahaman bahawa pelaksanaan dasar kurikulum berkait rapat dengan maklumat besar sistem pendidikan negara. Ia membantu merealisasikan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu melahirkan murid yang memiliki 6 aspirasi utama. Pertama sekali, pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional iaitu KPM 2013. Dan apabila pelaksanaan dasar ini berjalan lancar di peringkat sekolah, secara tidak langsung dia dapat menyumbang kepada melamat pembangunan model insan negara. Murid yang aktif dalam kurikulum akan menjadi generasi yang bukan sahaja bijak, tapi juga berdisiplin, kreatif, dan mampu bekerja sama. Ya, ciri-ciri penting untuk menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Ya, tepat sekali, Jolin. Maka, dasar pelaksanaan kurikulum sebenarnya bukan hanya satu polisi sekolah, tetapi satu strategi
pembangunan negara. Ia mencorakkan masa depan bangsa melalui pembentukan nilai dan kepimpinan sejak di bangku sekolah. Kalau saya nak simpulkan pelaksanaan dasar, kurikulum memerlukan kefahaman, komitmen dan kreativiti. Kefahaman tanpa tindakan tidak bermakna, tindakan tanpa nilai tidak berimpak. Tetapi, bila kefahaman, tindakan dan nilai disatukan, lahirlah pelaksanaan dasar yang benar-benar berkesan. Dan pengalaman cikgu Dini di SK Seri Embun membuktikan bahawa guru adalah ejen perubahan utama. Bila guru memahami dasar, menghargai nilai-nilainya dan berani mencuba pendekatan baharu, murid akan turut mengubah dari segi pasif kepada aktif dan tidak peduli kepada bangga menyediai aktiviti kokurikulum. Ya, dan akhirnya, dasar ini bukan sekadar tentang program dan aktiviti. Ia tentang manusia, iaitu tentang membina kepribadian, jati diri dan semangat kebangsaan. Bila dasar diterjemahkan dengan kasih, kefahaman dan refleksi, ia melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam bilik darjah, tetapi juga matang dalam kehidupan. Itulah makna sebenar pelaksanaan dasar kurikulum di Malaysia. Dari dasar ke amalan. Dari amalan ke keinsanan. Terima kasih kepada semua pendengar kerana setia bersama kami dalam episod khas ini. Semoga perbincangan hari ini membuka minda kita semua tentang peranan dasar pendidikan, khususnya dasar kurikulum dalam membentuk masa depan generasi muda. Jangan lupa setiap dasar yang diubah bukan untuk disimpan dalam fail, tetapi untuk dijalankan dengan hati dan bertanggungjawab. Bila semua pihak berganding bahu, barulah matlamat pendidikan holistik negara dapat dicapai. Ya, saya Becky bersama Louis dan Jolin mengucapkan terima kasih kerana menemani kami sepanjang penuh refleksi dan ilmu ini. Sekian, terima kasih dan salam pendidikan. Bye.